Perdana Menteri akan membuat semakan saham Farhash Wafa dalam Hi-Tech Padu. Dewan Rakyat ditangguh selepas 19 hari bersidang. Wan Ahmad Faisal cadang, Padu diletakkan di bawah Kementerian Digital. Taqiyuddin Hassan dakwa kerajaan gagal mendapat perkenan Majlis Raja-Raja. Penganalisis berpandangan Datuk Seri Anwar boleh terus jadi PM jika jaga pengundi. Bekas pengarah SRC International tegas tugas dan peranannya hanya pada nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Bersama saya Asma Ismail dalam NetStep News edisi pagi 28 Mac 2024 bersamaan 17 Ramadan 1445 Hijrah. Sebelum itu jangan lupa untuk subscribe YouTube NetStep TV dan follow Facebook NetStep Malaysia. Perdana Menteri akan membuat semakan dengan Jabatan Perbendaharaan Negara berhubung pembelian saham sebuah syarikat di senarai pendek untuk kontrak kerajaan bernilai RM1 bilion oleh bekas setiausaha politiknya. Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata beliau akan mengeluarkan kenyataan selepas meneliti laporan itu. Beliau berkata demikian bagi mengulas mengenai pemilikan saham oleh bekas setiausaha politiknya iaitu Farhash Wafa Salvador Rizal Mubarak dalam Hi-Tech Padu Berhad yang dianggarkan bernilai RM40 juta. Syarikat itu sebelum ini dilaporkan di senarai pendek memperoleh kontrak kerajaan bernilai RM1 bilion. Terdahulu, bekas pemimpin UMNO, Isham Jalil, membuat laporan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menggesa ahli perniagaan itu disiasat berhubung pemilikan saham tersebut. Isham berkata, wujud kebimbangan pelanggaran undang-undang dalam pembelian saham Hi-Tech Padu Berhad dianggarkan bernilai RM40 juta memandangkan Farhash sebagai individu berprofil tinggi. Persidangan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15 melabuhkan tirai semalam selepas 19 hari bersidang bermula 26 Februari lepas. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul dalam ucapan penangguhan berkata beliau berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kerjasama baik dalam memastikan perjalanan mesyuarat kali ini sempurna walaupun berlangsung pada bulan Ramadan. Beliau berkata sesi kali ini telah meluluskan usul menjunjung kasih titah diraja, 14 rang undang-undang dan 3 usul daripada Menteri Keuangan. Sepanjang berlangsung persidangan kali ini menyaksikan beberapa rang undang-undang dibentangkan untuk bacaan kali pertama, antaranya rang undang-undang perkongsian liabiliti terhad pindaan 2024, rang undang-undang perlembagaan pindaan 2024, Rang Undang-Undang Keselamatan Cyber 2024, Rang Undang-Undang Wang Tidak Dituntut Pindaan 2024 dan Rang Undang-Undang Perbekalan Penguntukan Semula Peruntukan Perbelanjaan 2024. Sesi kali ini turut meluluskan beberapa rang undang-undang termasuk Rang Undang-Undang Universiti dan College Universiti Pindaan 2023, Rang Undang-Undang Kekebalan Bidang Kuasa Negara Asing 2023, Rang Undang-Undang Polis Pindaan 2024, Rang Undang-Undang Lembaga Lebuh Raya Malaysia Pemerbadanan Pindaan 2023 dan Rang Undang-Undang Bantuan Bersama dalam Perkara Jenayah Pindaan 2023. Mengikut takwim di laman rasmi Parlimen, mesyuarat kedua Dewan Rakyat akan bersidang semula pada 24 Jun hingga 18 Julai disusuli mesyuarat ketiga selama 35 hari dari 7 Oktober hingga 5 Disember. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal memberi cadangan supaya pangkalan data utama Padu dipindahkan ke bawah bidang kuasa Kementerian Digital kerana menurutnya menteri yang bertanggungjawab pada masa ini iaitu Rafizi Ramli tidak boleh dipercayai.
Itu kerana Rafizi dipercayai mempunyai kaitan dengan syarikat data iaitu Invoke Solution Sendirian Berhad. Katanya, Rafizi adalah saudagar data menerusi syarikat tersebut yang diasaskannya. Beliau berkata demikian ketika perbahasan Rang Undang-Undang RUU Keselamatan Cyber 2024 di Dewan Rakyat. Setakat 23 Mac lalu, bilangan pendaftaran dalam sistem padu meningkat kepada 7.7 juta berbanding 5.4 juta yang direkodkan pada 17 Mac lepas. Terdahulu, Rafizi berkata terdapat antara 300,000 hingga ke 400,000 pendaftaran sehari dibuat pada tempoh minggu lepas. Seorang ahli parlimen mendakwa kerajaan gagal mendapatkan perkenaan Majlis Raja-Raja bagi pindaan Perlembagaan Persekutuan yang melibatkan Undang-Undang Kewarganegaraan. Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengadakan sidang media selepas Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail membentangkan rang undang-undang pindaan itu buat kali kedua tetapi tidak meneruskan perbahasan kerana Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul menangguhkan mesyuarat itu. Beliau mendakwa kerajaan sebelum ini mengadakan sesi perjumpaan dengan Majlis Raja-Raja pada 26 Oktober 2023 dan 24 Februari 2024 mengenai pindaan itu dengan menyatakan pindaan yang digugurkan itu tidak disertakan semasa mesyuarat dengan Ketua Negeri. Mengulas lanjut, Taqiyuddin turut mempersoalkan langkah Dewan Rakyat yang disifatkan tergesa-gesa untuk menangguhkan mesyuarat kerana menurutnya perkara kerajaan yang disebut dalam rang undang-undang biru mesti diselesaikan dalam sesi yang sama seperti yang ditetapkan dalam perintah tetap. Tegasnya, itu menunjukkan kerajaan takut meneruskan sesi perbahasan kerana katanya pembangkang telah menyediakan 11 pembahas untuk mencabar rang undang-undang pindaan tersebut. Penganalisis mendakwa Pakatan Harapan PH disaran menjaga pengundi mereka dengan baik jika berhasrat meletakkan pengerusi Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri bagi penggal kedua. Pengarah Eksekutif Ilham Center Hisamuddin Bakar berkata, Sekutu Kerajaan Perpaduan Barisan Nasional BN juga perlu memastikan mereka mampu menang tidak kurang 30 kerusi parlimen jika mahu Datuk Seri Anwar kekal menerajui kerajaan. Bercakap kepada sebuah portal, beliau memberitahu PH tidak boleh kurang sokongan dari segmen sedia ada. Jika berlaku hakisan, implikasinya kerusi milik PKR dan amanah akan terjejas. Selain segmen pengundi Cina juga perlu diperhatikan. Sebelum ini, Ketua Setiausaha PH, Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, hasrat gabungan itu adalah meletakkan Datuk Seri Anwar sebagai Perdana Menteri bagi penggal kedua. Beliau yang juga Setiausaha Agong PKR bagaimanapun berkata, parti itu belum membuat keputusan untuk bersama UMNO bertanding sebagai satu pasukan pada PRU 16. Dalam pada itu, Hisamuddin berkata, selain PH, tumpuan juga terarah kepada BN yang memikul tugas berat memulihkan keyakinan pengundi Melayu kepada parti kerajaan. Seorang bekas pengarah SRC International Berhad mengulangi di Mahkamah Tinggi di Kuala Lumpur bahawa tugas dan peranannya di syarikat pelaburan strategik negara itu hanya wujud pada nama. Datuk Syahrul Azral Ibrahim Halmi, 54 tahun berkata, berdasarkan kuasa dan kawalan mutlak dilaksanakan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak ke atas SRC, beliau tidak dapat melaksanakan tugas dan peranannya sebagai pengarah secara realiti. Syahrul Azral berkata demikian ketika memberi keterangan dalam kes saman sivil $1.18 bilion yang difailkan SRC terhadap Najib dan bekas Ketua Pegawai Eksekutifnya Nik Faisal Arif Kamil. Beliau juga menafikan dakwaan Najib bahawa beliau bersalah atas segala tindakan, kelalaian, salah laku, pelanggaran kewajipan dan tingkah laku yang merupakan punca efektif dan sebenar sebarang kerugian yang didakwa dialami oleh SRC. Beliau berkata selepas pinjaman diluluskan dan dikeluarkan oleh KWAP, Nik Faisal memaklumkan kepadanya
bahawa SRC sedang mengusahakan 2 pelaburan lombong arang batu yang besar di Indonesia dan Mongolia dan perlu menyalurkan pinjaman secepat mungkin supaya tidak terlepas peluang pelaburan yang baik. Perbicaraan di hadapan Hakim Datuk Ahmad Fairuz Zainul Abidin bersambung 15 April ini. Sekian untuk edisi pagi ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Nextstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Nextstep Malaysia dan subscribe YouTube Nextstep TV. Nextstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Asma Ismail. Assalamualaikum dan salam sejahtera.